Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعلهم من المعزون في السماء. اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأدنى وأدبا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam berhormatnya kepada imam dan khatib dan bilal, dan salam hormatnya kepada kamakan-kamakan masjid di kampung Telui ini. Selamat berhormatnya kepada kakak bapak dan kak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada saudara dan saudari yang menunggukan saya pada malam ini. Saya ucap ribuan terima kasih kepada semua daripada pendengar-pendengar. Lagi pula saya tak lupanya daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang boleh mari pada malam ini, boleh mari kecek sepatah dua dengan adik kakak kampung di kampung Jeleri ini. Kerana nak terima kita hidup minta kepada Allah saat itu. Banyak kali lah, sampai 2-3 kali sekali ngantuk gila atau khotib dia tu. Jadi malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, boleh aku mari juga pada malam ini, boleh mari cakap sepatah dua dengan adik kakak kampung sini. Jadi alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam malam Sabtu dikatakan hari Jumaat. Boleh kita mari muzakarah ataupun boleh kita mari nak kecek bersangkut dengan agama ataupun bersangkut dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ialah bulan dikatakan bulan Rajab ataupun bulan Syaban. Yang kita duduk sekali ini bulan Syaban. Apa tu kita nak menuju kepada bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah ibu-ibu dan bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita pada bulan ini, maka kita dekat-dekat nak masuk kepada bulan Ramadan. Maka Nabi SAW ada sebeda daripada satu hadisnya, wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul walau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Nabi ada katanya daripada Sayyidina Abbas yang menceritakan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abbas kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah dengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda Nabi, "Lau ta'lamu ummati," jika mengetahuilah oleh umatku, kalau umatku saat itu tahu, kalau umatku saat itu dia mengerti ma fi Ramadan, yang tahu pakan barang yang ada di dalam bulan Ramadan saat itu, la ta'lamu la tamannau, nescaya bercita-cita lah oleh umatku ni, dia tahu betul dalam bulan Ramadan ni apa kelebihannya dan apa kejadiannya dan apa yang besar di dalam bulan Ramadan lagi. Kadang masanya seminggu lagi, kemudian umatku akan bercita-cita
dia saat itu akan kita nak jadi masa setahun tu boleh Ramadan semua. Kenapa? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Kenapa boleh umat saat itu bercita-cita di dalam masa setahun tu menjadi Ramadan? Alam ini kata mula-mulanya boleh daripada boleh harap kita pilihnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. Ramadan dikatakan bulan yang ke-9, yang 10 bulan Syawal, yang 11 Zulqa'dah, yang 12 Zulhijjah. Jadi di dalam masa sebulan itu dia bercita-citanya, kita kata bulan Ramadan itu dalam setahun itu sekali kita menempuhi ataupun kita berjumpa ataupun kita menemui. Tapi bagi umat apabila ia tahu kelebihan yang ada di dalam Ramadan ini, maka dia tu bercita-cita minta oleh Allah Ta'ala jadi semua dalam masa setahun itu minta jadi Ramadan. Kenapa boleh dia bercita lagu itu? Kenapa dia boleh berharap lagu itu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Minta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu cita-cita dia saat itu daripada minta jadi bulan Ramadan. Yang katanya sebab di dalam bulan Ramadan ini ada apa dia? Di dalam bulan Ramadan ini yang katanya li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Karena bahwasanya di dalam bulan Ramadan ini ada apa dia? Ialah ada kebajikan dan kebaikan yang berlimpah. Dalam bulan Ramadan ini boleh kita tarawih, bulan Ramadan boleh tarawih 8, ataupun boleh kita tarawih 20, ataupun dalam bulan Ramadan boleh kita baca Quran. Di dalam bulan Ramadan saat ini juga boleh kita apa lagi? Yang boleh kita baca Quran, boleh kita semaya tarawih, boleh kita qiyamul lail, boleh kita semaya witir. Dalam salat Farah di dalam Ramadan boleh kita puasa. Kalau di dalam bulan lain tu tak tentak puasa, tak tentak cuma puasa sunat-sunat komik. Ini dah setiap hari Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita puasa. Dan setiap hari di dalam puasa saat ini kita baca Quran, di dalam puasa saat ini kita semaya di rumah, di dalam puasa saat ini kita zikrillah. Noya kebanyak sangat daripada amalan-amalan kebajikan-kebajikan yang Allah Ta'ala himpun dan Allah Ta'ala kumpul di dalam bulan Ramadan. Sebab tu Nabi kata sekira-kira kalau umat ku ni dia tahu kelebihan dan dia tahu kata Ramadan ni apa yang Allah Ta'ala sifat tahu, apa yang Allah Ta'ala tahu dalam Ramadan, maka nascaya umat dia bercita-cita lebih dalam masa setahun tu 12 bulan nak jadi Ramadan. Karena ibu apa ini rahmati, karena dalam Ramadan ni berhimpun ke berat segala kebajikan. Tengok dalam bulan ada puasa tak ada. Dalam bulan lagi ada untuk sebaca baca juga, tapi baca tak sangatnya di dalam bulan Ramadan ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala taruhkan di dalam bulan ni sangat-sangatnya daripada kebajikan himpunnya semua kebajikan di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala kumpul segala daripada amalan-amalan kebajikannya. Semaya tarawih, daripada semaya witir, daripada doa kunung di 10 Ramadan. Di dalam Ramadan saat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu kita puasa bersahur waktu malam. Kamu dia bersahur saat itu dapat pahala puasa itu bangun malam. Kamu kita bangun malam saat itu dengan kita sopa bangun makan ni. Lagi buat kita makan sahur lepas pada satu bulan semaya subuh. Akhirnya mulai semaya tahajud. Ya semua ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala tiba taruh di dalam bulan Ramadan. Bulan kita tak kalah mana kan? Cuma sudah semaya Isya kan? Kita bakar keliling rumah lah. Tapi di dalam bulan Ramadan saat itu kita tu lepas tarawih, lepas pada Isya kita semaya tarawih dulu. Lepas daripada tarawih kita semayakan witir. Kalau dia di dalam selepah yang panggil nisfu Sya'ban, kita saat itu tak boleh kita semaya baca kunut dah. Lepas daripada tu kita berlama-lama pula di masjid 10 hari saat ini kita beriktikaf.
Ini dia kata li'annal hasanata fihi mujtami'atun, kerana kebajikan yang ada di dalam masa puasa bulan Ramadan saat itu ada orang panggil sangat-sangat berhimpun oleh segala kebajikan-kebajikan. Dan pula di dalam bulan Ramadan ini wa ta'atu maqbulatun, dan taat kita di dalam bulan Ramadan ni Allah Subhanahu wa taala terima. Wa min molek buapa dan pula saudara dan saudari yang dirahmati Allah, disayang oleh Allah Taala, di dalam bulan Ramadan ni juga Allah Subhanahu wa taala terima akan kebajikan kita. Allah Subhanahu wa taala terima segala ketaatan kita. Allah Ta'ala terima daripada segala kebajikan kita dan ketaatan di mana kita buat, maka Allah Subhanahu wa taala terima. Ini kita semaya, Allah Ta'ala terima kalau kita ikhlas, dan pula kalau kita sambil baca Quran, Allah Ta'ala terima. Kalau kita zikrillah, Allah Ta'ala terima. Dengan sebab apa? Yang dengan sebab kita saat itu beramal dan beribadah di dalam bulan Ramadan. Pertama sekali, sebab apa umat saat itu Nabi kata, kalau umatku tahu kata Ramadan itu ada kelebihan, nescaya umatku bercita-cita nak pergi dalam masa setahun itu nak pergi dari Ramadan. Kerana apa? Karena Ramadan pada bulan Ramadan ini berhimpunnya oleh segala kebajikan, dan pula di dalam Ramadan ini juga taat kita diterima oleh Allah. Siapa dia buat amalan diterima? Lepas puasa dia bang. Kita boleh tahu amalan kita diterima ni, yang lepas dia kerjaya. Kalau nego dia kerjaya berapa? Kalau dia buat kebun dia kerjaya kebun. Kalau dia berjual dia kerjaya dalam jual dia. Nak nangis. Sebab doa di dalam bulan Ramadan ni sangat-sangat penting. Sebabnya apabila kita berdoa di dalam Ramadan, Allah Subhanahu wa taala saat itu dia sangat-sangat beri kepada hamba, yang itu sangat-sangat suka kepada hamba. Ketika hamba tu bangun qiyamul lail, hamba tu bangun tahajud di dalam bulan Ramadan, lepas tu dekat-dekat nak buka puasa, tu sangat suka kepada orang yang berpuasa, mulut yang tu sangat-sangat berbau, tu suka. Sebab tu berhimpun pada Ramadan ini maka panggil daripada kebajikan, dan pula dalam Ramadan ini taat dia diterima. Wadda'awatu mustajabatun, dan doa-doa dia dalam bulan Ramadan ni sebab tu banyak doa. Jangan hidup kecek sia-sia nak pakai lah. Puasa kita bukan puasa pada lapak tu. Maknanya puasa berapa itu apa? Puasa mulut, puasa masalah mata, puasa masalah hidung, puasa masalah tangi, puasa masalah kaki. Bukan pokok kita dekat puasa maka dok gipung tak pada leh di batas maka bincang tak hati tu. Tak hati. Maka puasa kita kalau kita maka bincang dok di dalam tak pada leh maka bincang anak gago lalu si jompu tak miro. Ada si dua emas ini ada. Waktu dia puasa tu ngumpat boleh. Tak ada lapor, tak ada lapar anak tu. Kalau kita puasa kita ni, kalau kita tu tak pataikan mulut, kita tak pataikan mata, kita tak pataikan tengok, asal takrif puasa tu mana tak? Al-imsaku anil muftirat. Ibu bapa yang kita menahankan diri kita, menahankan mulut kita daripada segala perkara yang membatalkan puasa kita. Apa makna kata perkara yang membatalkan puasa kita itu apa? Menoyak. Ini kita dekat puasa nak pakai, noyak pakai zuhir dulu. Semua tu adalah panggil perkara yang membatalkan al-insaku anil muftirat, yakni kita kena menegak daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa perkara yang membatalkan puasa? Yani idkhalu syai'in fil jawfi,
yakni kita memasukkan suatu perkara yakni di dalam rungga. Mana rungga? Mana lubang? Ibu bapa yang dirahmati, saudara-saudari yang disayangi, mana ke rungga? Ini kita panggil rungga, ini rungga. Lubang, tempat lubang. Hidung lubang, mulut kita panggil lubang, telinga dikata lubang, tubuh kita dikata lubang. Ini benar lubang. Jangan dilihat zahir. Jadi mana kata orang panggil kita kena jagakan diri kita daripada memasukkan sesuatu pada fi jawfin, yakni pada rungga, pada lubang, yakni lubang hidung dan pula lubang telinga dan pula daripada tubuh kita, daripada masalah kita kata mulut kita. Ini yang apa? Sebab itu sebut dalam kitab fiqh kan? Sebab ketika kita sudah pakai saul tu ketika tak muazzika imsak apa imsak berhenti kalau makan itu dia berhenti dah karena 15 minit 10 minit lagi itu orang nak syukur dah suruh berhenti suruh menehat suruh jaga waktu persiapan kalau kita sudah makan dah kita berhenti daripada makan, berhenti daripada minum. Tapi nak makan boleh lagi, tapi berhenti dia takut lagi. Jangan tidak ada kitab fiqh dalam I'anatul Talibin juzuk yang kedua. Bagi seorang saat itu kalau dia berpuasa waktu malam selepas daripada dia makan sahur, maka wajib dia saat itu kena berhenti. Mana kata dia kena menyelati orang panggil kena at-takhallula. Kena dia tu menyelati di mana kena bergigi lepas pada dia sahur, belum daripada nak masuk kita tersebut dia kena menyelati gigi. Kenapa? Karena kalau dia tak menyelati gigi bermakna kata makin yang tertinggal di telah-telah gigi, dia tertinggal di telah-telah musik. Apabila sehari kita rasa daripada daging, rasa daripada masing, ataupun kita makan air teh pada rasa manis, kalau makan gula rasa gula, maka ketika ini maka wajiblah kita kena menyelati. Karena apabila tertinggalkan diri kita di mulut kita kalau berasakan benda-benda ni kita nak tolak tali, nak mudah tali, ketika ni tak boleh kena menyelati. Kalau kita tak menyelati waktu malam tapi kita kelak aliyu ada rasa dengan makan ni daripada gula, daripada manis, daripada sayur, kalau kita kelak aliyu itu batal maksud kita. Ingat tu ingat nak bayar apa dulu kena jaga. Jangan waktu mudah-mudahan nama puasa jadi saja rumah waktu yo. Kacau letih yang pagi yang pukul 4 di pukul 4.30 tu ataupun pukul 5 tu berhenti makan ke siapapun ni esok no. Jadi apa je 13 jam lebih. Waktu 13 jam lebih kita berak daripada makan tak minum. Waktu kita berak saat itu nak jadi saja. Nak jadi apa? Kita tu pada lapar perut saja, kita nak sepadat tu. Jawab kata tak mampu. Kalau kita nak sepadat tu, nak hilang daga, hilang lapar, nak boleh lapar dengan daga, jadi tak mati. Sebab tu kita kena jaga syarat-syarat dan rukun puasa kita, jaga daripada makan kita rasa diri kita. Itu masalah kita kena jaga. Lepas tu jangan masuk dah di dalam mulut kita daripada makan ni waktu siang. Lepas tu kalau berkomo, agak panggil bahasa Arab panggil mata. Apa mata? Berkomo ketika kita mikas mayat. Komo tu pada kluk-kluk sikit ya. Jangan mubalah. Apa mubalah? Jangan berdoa. Pok. Hanya masuk dalam. Kalau kita mubalah dia mana? Sekolah ni nak kena kosong tak kosong tu buat mampu ya le. Ni batal buat apa? Saudara saya batal kalau kita bersangat teh mubalarah pada mugarah berkomo ataupun mata boleh tapi sikit-sikit. Tak sikit koi. Nah, ada pok masuk. Tak apa lapor kita ni tak ada lapor batal. Maka dia kita saat itu kena jawab, kena jaga masalah komo, kena jaga masalah istimsyak, masalah air hidung pun kena jaga.
Patu jago tengok nak korek pun tak boleh nak ambil benda-benda korek sampai ke batin tu tak. Kau dah keluar ni apa ni luar kata keluar, kata dalam kau dah gabung luar apa? Jangan masuk dalam rungkok, jangan pakai lumpur hingga, lumpur tengok dalam. Kau dah kita Allah masuk sup bagi jari, apa tak ni? Kau dah luar-luar ni tak ada masalah. Ini makna kata kita kena jaga daripada masalahnya orang kami jaga yang membatalkan takkan puasa kita, yakni kita memasukkan sesuatu di dalam mulut ataupun dalam hidup ataupun di dalam telinga kita. Kemudiannya di dalam bulan puasa ini pertama sekali jumpa zikir yang banyak, berhimpun Allah Ta'ala kumpul dengan terawih, Allah Ta'ala kumpul dengan berpuasa, Allah Ta'ala kumpul dengan kita sopan daripada lapar, daripada dahaga, Allah Ta'ala kumpul kepada zikir boleh kita terawih, pada situ doa-doa kita diterima dan pula taat kita saat itu diterima oleh Allah, diperkenan oleh Allah. Nah, masalah taat kita Tuhan terima dan pula dakwah kita, doa-doa kita diperkenan oleh Allah. Wadzunubu maghfuratun, dan pula dosa-dosa kita tu diampunkan. Nah, siapa yang tu nabi kita ampun dosa, kita kena puasa, tapi puasa pun semaya nah. Ada juga selasa tu puasa kita semaya. Tak ada tu. Dah puasa, ramai kadang-kadang puasa ramai ke sama, tapi pakai tujuh habis, pakai jamu habis, ngorek. Dan kadang-kadang subuh tidur, zuhur tidur, asar tidur, baru kat kau puasa. Dia pakai jamu habis tiga yang puasa. Dia kata aduh di sisi dia jamu. Jangan nak cucuk semaya lebih. Nah, daripada subuh, zuhur, asar, pakai semaya roh lalu dah capur lah kau dah. Amak tiga ni tak boleh. Sebab tu bagi orang puasa tu, kalau misalnya puasa meletek, puasa dengan ikhlas, dia jaga mulut dia tak kekek wangi. Dia jaga mata dia tak tengok benda haram, tak tengok orang tengok. Telinga dia tak dengar benda-benda haram. Maka selepas daripada puasa orang ini nampak bercahaya, nampak bersinar, nampak cerah muka dia, amal dah balik supaya orang baru klik mata. Orang klik umrah dan klik haji ni kan, karena dosa yang luruh. Dosa dia luruh ketika dia tawaf dan jilat. Dosa dia luruh ketika dia bergambar Safa Marwah. Ketika dia buat haji itu dosa dia luruh. Nabi kata orang yang kerja umrah 7 kali ataupun orang kerjakan haji 1 kali, maka Allah Ta'ala ampun dosa dia supaya budak berangkat semula. Maka itu juga orang yang dalam Ramadan, jaga ibu bapa kita dekat-dekat Ramadan ni, dekat dengan bulan Ramadan ni kita jaga benar-benar mulut kita jangan kecek sia-sia. Yang hidup ngumpat oleh pihak ngumpat. Tahu tak kau ngumpat oleh kata orang tapi masa sedar. Zikru akhika bima yakra, yakni kita sebut gara yang nas dalam kita tak pening. Zikru akhika bima yakra, yakni kita sebutkan masalah gara masalah kita tak pening. Lah kok, tapi sedap nak jaga kepala orang ni sedap. Nah, kekek awal sedap, nak kata orang sedap, nak lagi pula jatuh jauh sedap, pada orang nak wipalak sedap apa? Sedap sebab apa? Sebab setel yang sokong kita. Ada setel yang sokong kita, dia saat itu kau dia, dia sokong nak kita tu jatuh di jalan-jalan tak mana. Supaya ni lah mana dia gini je, dan banyak dia gini aduk di itu, dan banyak mana? Banyak belak-belak kita. Belak-belak mana? Pelak-pelak duk jadi tak tahu rengok tempat-tempat kita di banyak duk jadi dengan bini orang tuk lagi duk jadi dengan bini orang buat bini orang duk jadi dengan tuk lagi orang kurang. Kau dia nak fikir tentang semua. Paling kita dekat-dekat dengan bosor tu ni. Jadi kalau kita tu kalau tak ada mikir pak ni Allahu Akbar. Masya Allah lah kita ni dekat-dekat dengan bulan puasa kita kena bakat-bakat fikir benda tak molek kita tu kita boleh bawa kita tolak dah, boleh tak tepi dah, boleh cabut kubik dah. Dan kalau kita nak Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan seperti yang dikata wa ta'atu maqbulatun, taat bagi solat itu diterima oleh Allah
wa da'awatu mustajabah, dan pula doa-doa yang diperkenankan oleh Allah. Lagi pula masalahnya, walagi pula waz-dzunubu maghfurah, dan dosa-dosa dia tu diterima kawan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu mushtaqatul lahum, syurga tu rindu kepada dia. Syurga tu panggil. Sebab itulah kalau kita tengok di dalam satu hari lagi, bila kakak bapak tu bidadari hak wajib kita, kalau mak gue tulis celak di antara dajur dia mak. Kalau Abdullah dia tulis Abdullah, kalau Zakaria bidadari itu dia tulis Zakaria. Kalau Qasim bidadari itu ditulis dengan nama Qasim. Kalau misalnya Zaid dia tulis Zaid. Bidadari setiap-tiap kita ni Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manzilah. Bagi setiap orang-orang beriman ibu bapa, Allah Subhanahu wa taala jadikan dua tempat, manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Satu rumah, satu tempat yang ada di dalam syurga, dan satu tempat lagi berada di dalam neraka. Supaya fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kumpulan itu di dalam syurga, dan satu kumpulan lagi Allah Taala letak di dalam neraka. Amin. Kapan yang bagi kita setiap orang beriman ni Allah Taala ada manzilah, dua tempat. Satu tempat, satu rumah ialah dalam syurga, dan satu tempat lagi Allah Subhanahu wa taala jadi dalam neraka. Kemudian ni bagi kita semua ni minggu apa Allah Taala jadi kepada kita syurga, rumah di syurga pada rumah kita di dalam neraka pada. Kemudian bila dari ini dekat-dekat berempat tu Allah pala dia tengok mari pada alam dunia. Kalau amat tengok memang Allah, memang kita sudah ini tak ada dia mulai buat. Kalau Allah pun tak Allah, dia tengok Allah, Allah kata bangun lagi subuh-subuh perselera semua kacau semua ni. Bila dari itu dia teriak, dia menangis kerana dia takut dia tak boleh jumpa dengan kekasih dia, takut dia tak boleh jumpa dengan kekasih dia dan buat sayangi. Apabila kalau kita tak boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, bila dari Allah Taala tulis nama kita tu, bila dari akan pergi kepada ahli syurga yang masuk di syurga. Tu akan saya terima. Kita lepas neraka, bila dari Allah tulis nama kita di antara dua dada, maka bila dari ini Allah Taala pergi kepada orang yang beriman Allah. Orang itu hari-hari orang kepada Allah. Itu jadi mana tu? Nah, misalnya kita kalau masuk syurga, syurga nak lapor, kita ada syurga nak no. Iya nak nyangka tak ada no nyangka, tapi sebut semayang kau tu. Sebut ceramah kau dulu. Kadang-kadang ada ceramah dia dengar. Dia sebut ceramah. Kawan kau lu. Kawan muda lama kau tapi tua tu ngajar tapi masuk tak sebenarnya ano dia ngajar takut ngajar takut lagi ke positif. Jadi kau tu. Takut ngajar takut gaji udah pom, gaji udah takut tewan email seperti email pangkat ke aduh boleh takut email pangkat ke kalau pagi ini tanya segala punya hatumu ke kalau tewan nanti email itu muncul tewan mana tewan masalah semaya ini tewan maya rata email tak rokok ya rokok dah email tak sujud ya sujud tewan nanti email boleh betul. Sing tewah paling sedikit dulu TV tak mandi tak tewah dalam masa Allah tak ada tu amalan tu TV tak ada rokok ya rokok TV tak ada sujud ya sujud dibantah ada ataupun masalah tewah mandi dulu pada TV tak sedikit yang mandi dah sapu sedikit doa bersih sedikit simpai kakak sedikit simpai tak boleh amat tu tak apa tewah saya tu tak apa dari kata yang terang TV tak ada rokok ya rokok lah bayar kadang-kadang lima tahun lepas tu dulu sombong kata TV tak rokok rokok lah kalau saya kata jadi iman je batang kita tu nah sebab tu kalau kita nak kepada syurga Allah Subhanahu wa taala maka kita mendapat jalan ni dekat dengan puasa ni bulan Ramadan ni mangis mayekan mari semaya awal-awal waktu satu semaya saat itu jangan ikut motor
Jadi pelik kita untuk tengok pak-pak kita. Kadang-kadang mayat terawih timi misalnya 2 rakaat tu laki anu kena potong morek. Timi saya pulang terawih 2 rakaat dia laki banget potong isya. Khani dia mungkin. Kadang-kadang kita waktu nak jadi kerana mayat terawih mudah potong. Ada dia mau kata kalau tak potong saat itu tak sok mayat sunat. Tapi tidak dia tak sok mayat sunat. Paham untuk kajian motor di bulan Ramadan ni tidak ada bulan Ramadan bulan motor bulan lain mana kotor bulan Ramadan semuanya terawih belum amal ibadah waktu nanti motor semula apa di 2 kali nanti terawih tukar terawih dengan kotor ya pak kotor tu dah kotor semua terawih ni sama sekali ya terawih ni tak ada bulan lain daripada Ramadan tak ada. Karena siapa dia buat terawih, siapa dia semaya terawih, Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia saat itu pahala yang sangat besar. Pasti dia tidak gantung dengan kotor, dia gantung dengan kotor isya dia, kotor murid dia, kotor tu kotor ni, itu sila kita sila. Di kotor boleh lagi. Sebab bulan Ramadan waktu terawih ni bulan Ramadan. Pak misalnya malam ni kita tak ada terawih, Pak Isa kita nak kotor terawih, kita tak ada kotor, tak ada terawih. Misalnya malam ni aku lupa itu rakaat, aku nak kotor terawih saya, usalli sunnat tarawih, rakaatain qada'an lillah. Ya jadi terawih. Ulama kata tak jadi terawih. Terawih ini masalah waktu dia lepas isya dia ada bulan Ramadan. Ya. Kadang-kadang kok kita isya tak mai di rumah. Mau masuk ke masjid, semuanya terawih lalu dah. Sah ke tak sah masalah terawih dia? Jawab kata terawih dia tidak sah. Kerana mereka kata tak sah dengan sebab dia tak ada kerjakan semaya isya dan dia tak kerja pada isya. Jawab apabila seorang yang tak semaya isya tak kerja pada isya, waktu terawih dia tak masuk lagi. Kalau tak semaya isya pukul 10 terawih tak masuk. Dia tak ada semaya isya pukul 11 terawih dia tak masuk. Sebab orang panggil waktu tarawih ba'da salatil isya, yakni waktu tarawih yang ia jatuh selepas daripada isya. Kan? Jatuh selepas pada isya. Supaya ni lagi katanya, mula semaya zuhur, lagi mana semaya pukul 11. Muka tepis kata kali tak sah dah rumah. Sebab waktu yang tak masuk kan. Ni boleh awal kan. Ada boleh mengaji buat-buat kan. Nyampai tak pukul 11 kita semua. Allahu Akbar. Orang aku dia tunjuk tanya apa? Nyampai pukul 10 tengah ni. Dia kata ke zuhur dah. Waktu tadi yang Ismail sah dah. Jawab tak sah. Sebab itu waktu dia. Supaya juga fokok kita kadang-kadang lagi bagi rumah tu tengok terawih. Atas mai terawih insya tak mai lagi. Sah tak terawih ya? Jawab kata tak sah. Tiba apa tak sah? Sebab apa? Dia Ismail tak masuk waktu. Sebab waktu terawih yang selepas daripada isya. Supaya juga kita kata waktu apa? Ada waktu isya dan waktu tarawih selepas pada isya. Supaya juga semayang tahajud nak yang mana? Tahajud dengan qiyamul lail yang lain nak yang mana? Tahajud waktu dia ba'da naum. Salatul tahajud waktu tahajud ni ba'da naumi walau lahzatan. Mana waktu tahajud ialah selepas daripada tidur, walaupun ia tidak selesa boleh semayang tahajud. Qiyamul lail kemana? Tu umum. Semayang waktu malam. Ada tiga lah semayang mutullah, semayang dapur witir, semayang sunnah hajjah, semayang sunnah taubah. Di dalam qiyamul lail apa qiyamul? Yang semayang yang jatuh pada waktu malam, pada jam 1, jam 2, jam 3, waktu dia tak panggil tahajud. Sebab dia tak ada tidur, dia tidak panggil jago malam, tak ada tidur sikit apa. Waktu dia panggil semayang qiyamul lail, dia tak panggil tahajud. Sebab tahajud dia kena jatuh sebab tidur. Noikai sesuai itu apa yang dirahmati. Pada masalah Ramadan, semayang terawih, dia tak ada pada bulan lah. Supaya kita kata, dia tak ada baikillah di negeri. Sebab kata baikillah, hak nak tawah ni buat Kaabah dan orang mutawah. Sabda tawah. Kita buat Kaabah ni, kita tawah ilmu kita. Kita tak tahu kita Mekah. Aku tawah mampu dah buat Kaabah ilmu. Kaabah ni tak ada berbila-bila.
Al-Ka'batu ghairu muta'addid. Ka'bah itu yang tidak berbilang-bilang. Bahkan Ka'bah ni ada sebutir yang di muka. Sebab tu nak ukur, tak ada ukur ni lah, nak ukur di muka ya. Kalau nak ukur rumah benar tak boleh. Nak tahu bagi dia boleh tak boleh. Bagi dia satu. So yang akan panggil Qiblatul Muslimin wahidatun. Kiblat tempat kita berada di dalam semaya ialah so. Mana ialah di Makkah Al-Mukarramah. Allah wahidun. Al-Quran wahidun, Asy-Syamsu wahidun, wal Qamaru wahidun. Baitullah so, dan pula masalah Ka'bah bersatu, dan pula Allah Ta'ala bersatu, bulan satu, matahari satu. Semua ukara-ukara ini yang tunjuk di atas wahdaniyah Allah Ta'ala. Tunjuk di atas sahaja. Tengok Quran putih ya. Pada waktu Quran banyak putih di dalam sejid. Aku bilang ni masalah Quran itu asalnya suatu ya. Kalau Allah tu daripada alif lam mim sampai qul a'udzu birabbina suatu ya. Tapi bila ini disebut apa? Kita tu bila ni ada Quran waktu lah banyak. Ini dalil yang tunjuk di atas kata Allah Subhanahu wa taala satu dan so saja. Nah, kemudian di dalam bulan puasa ini Allah Ta'ala beri kitanya. Maka Nabi kata kalau bulan puasa ni umatku tahu kata dalam bulan puasa ni kelebihannya amat-amat besar daripada berhimpunnya kebajikan, daripada doa diterima oleh Allah, doa dia dikabul dan diperkenan oleh Allah, dan dosa yang diampunkan oleh Allah, dan pula surga saat itu kita kepada-Nya. Cinta, surga panggil kita, lapar kita bila ni. Hamba Allah Ta'ala nak masuk dalam kulit. Aku rasa lama sangat ni, rasa lama sangat, rasa betah sangat. Syurga nak panggil kita rasa itu, masuknya kepada ni. Dan daripada satu lagi yang kita nak ceritanya masalahnya dah. Daripada Ja'far Al-Kabir annahu qala yaqulu Dawud al-Attan ghalabani an-nawm fi awwal lailatin min Ramadan. Ini daripada Hafaz Al-Kabir. Dia katanya berkatalah oleh Dawud dapat katalah ghalabani an-nawm. Allah membenarkan aku oleh tidur mengatur sangat malam. Mengatur pokok kita malam ni ni bulan Ramadan ni mengatur sangat ni. Gak nak kuali aku ni masa semua sangat gosok tenang sangat malam ni. Kata Dawud ia katanya ghalabani an-nawm. Telah membenarkan akan jago oleh tidur yang masa mengatur sangatnya fi awwal lailatin min Ramadan. Pada awal-awal daripada bulan Ramadan pun mengatur. Terawat pun nak memuat lah. Kadang-kadang teknik Assalamualaikum dia tak habis alai. Dia tengok oleh temannya. Kadang-kadang teknik baca panas untuk menyinguk kau. Menyinguk kau. Tak? Kalau dia tu pernah. Kata Dawud ia katanya Ismail mula-mula daripada bulan Ramadan saat ini aku sangat mengantuk. Membenih akan aku mengantuk. Fara'aitul jannata. Aku nampak akan syurga. Dalam ngantuk putus sedih-sedih itu nampak syurga. Ada aku nampak syurga kata faja'anni jalisun ala syaddi nahar. Ini kata tak aku saat itu malam mula-mula daripada bulan Ramadan. Aku saat itu membenarkan akan daku oleh ngantuk. Mana kata selain aku saat ini. Ada apabila selain aku saat ini kau mengantuk pada tidak? Duduk mari aku mengantuk, lagi pula membenarkan akan aku yang mengantuk. Di pagi-pagi seling, di celah-celah di awal-awal bulan Ramadan, pokok kita tidak ngantuk untuk akhirnya menangis kuat. Malam kaya itu ketika terawih, ngantuk menguat. Patut dapat dia kata aku menirah. Apa boleh menirah? Aku nampak syurga. Nampak syurga tak lupa nasi ni. Syurga cumi, wabah, syurga ni Allah Akbar. Comel sangat, comel sangat mana syurga ni? Yang comel Allah ya menghilak mak daripada mata Yakub, daripada mata Zakarja, daripada mata Fairul, macam-macam dinding dia. Kalau nak syurga, nak syurga, aku nampak syurga. Faka'anni jalisun ala syakki nahari min durri wa yakub. Dan seolah-olah katanya Dawud aku saat itu di atas
daripada permata dan pula daripada mata yakut. Apa yakut? Yang mata dirimu. Jadi aku di salah mimpi tidur tu aku duduk di dalam syurga. Lepas pada duduk dalam syurga tu seolah-olah aku duduk di tepi sungai. Kamar di tepi sungai saat itu daripada permata, lagi pula daripada permata saat itu lagi pula mata yakut. Mana tadi tepi sungai bagi syurga tu kan? Allah Subhanahu wa taala menjadi daripada permata dan pula permata yakut. Tepi jadi permata. Lupa kita ke masjid ke mosek ke daripada permata saja, daripada mata yakut, mata lulu. Maka aku mimpi pada salah duduk di tepi sungai. Tepi sungai itu dibuatkan oleh Allah dengan permata daripada yakut dan mata yang lain. Isra'aitu jawaril jannah ka'annahunna syamsu min nuri wajhihinna. Jadi malam mula-mula kata janda tadi, aku sakit dipenihkan daku oleh nyong ngatuk, aku sakit itu sangat-sangatnya. Nah, masalah nyong ngatuk sakit itu aku pergi tidur. Apabila aku tidur, seolah-olah aku sakit tidur di atas tepi sungai daripada permata yang dibuat di tepi sungai, daripada permata lagi pula daripada yakut. Nah, padu aku pun nampak tiga itu daripada bidai-bidai aku. Idra'aitu jawaril jannah, aku pergi tengok ke masalah bidadari. Nampak bidadari saat itu deh. Ka'annahunna syamsu, seolah-olah bidadari itu daripada matahari. Dia seolah-olahnya matahari. Min nuri wajhihinna, daripada cahaya muka. Ini seolah muka dia jelak nak. Tengok. Dah kira saat itu deh. Daripada seolah-olah dia tu serupa dengan matahari di segi apa? Yang di segi juga muka dia tu seolah-olah matahari dah. Fakultu, maka aku pun berkata, ini katanya daftarin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tengok bidadari muka dia tu, oh hari itu serupa dengan matahari. Maka aku pun kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku tengok muka bidadari salah nampaknya serupa matahari. Tengok cerahnya, gilahnya, berkilatnya muka bidadari saat itu seolah-olahnya cahaya matahari. Maka aku pun kata datai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Kama dikata bidadari, fakulna kata bidadari la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Apabila tak itu ditengok nampak deh. Oh syurga Masya Allah deh. Tidak ada syurga saat ini nampak bidadari. Maka bidadari muka dia tu serupa dengan matahari juga. Wajahnya kuatnya cahaya di muka dia. Maka bahasa pelatnya dapat dikata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tengok belajar pula pada awak bidadari pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ini bidadari kata nahnu lil hamidin as-saimin ar-raki'in as-sajidin fi syahri Ramadan. Ini kata bidadari, kami semua khamuqat Allah macam matahari. Kami ini bagi orang-orang yang terpuji bagi Allah. Aku ni daripada orang-orang yang puji kepada Allah. Lagi pula aku ni as-saimin, orang yang berpuasa. Lagi pula ar-raki'in, aku saat itu bagi orang-orang yang pujikan. Bidadari kata ni aku hak muka macam matahari, hak mu tengok ni datai. Muka aku cerah dan pula jilah dan pula cuaca cerah yang bersinar panas ni. Aku ni Allah Ta'ala sedia bagi siapa? Yang kata lil hamidin, bagi orang yang memuji mereka itu bagi Allah. Sebab tu kalau kita berita sekarang kita kena puji alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab tu orang-orang yang mari kita teriak sakit dia kapur ini, dia jaga mau selesai dia kata mengatalah alhamdulillah ni kan. Sebab tu kalau kita jaya gapo-gapo
tak kira lah kerja kita ataupun daripada masalah urusan kita, daripada masalah agama ke dunia, maka kita ucaplah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kali. Kalau bidadari hak tak nampak sani, Allah Subhanahu wa taala cetek bagi orang-orang yang memuji ke Allah. Dia dapat kata alhamdulillah. Dulu dia tak lucu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bidadari hak muka yang ka'annahun nasyamsu, seolah-olah mereka itu daripada matahari, seolah cahaya muka seolah bidadari itu seolah-olah seumpama matahari. Maka dia katanya aku ni hatta bagi kau. Allah Ta'ala catat bagi orang-orang yang memuji kepada Allah. Dan pula Allah Ta'ala beri aku ni pada siapa? Catat pada siapa? As-Shaimin, bagi orang-orang yang berpuasa. Ni aku hak muka semata bagi masalah seumpama bagi matahari ini. Allah Subhanahu wa taala catat kepada orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Lagi pula aku ni katanya bila bidadari muka dia semata matahari ini, Allah Taala catat ar-rafi'in, bagi orang-orang yang dirokok kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memuji ke Allah, orang yang berpuasa dengan Allah, orang yang dirokok di dalam masjid di dalam bulan puasa, dan dia bersujudnya fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Bidadari ini Allah Taala catat bagi orang yang puji ke Allah, bagi orang yang berpuasa dengan Allah, bagi orang yang dirokok dan sujud di dalam bulan Ramadan. Walidha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Syurga duduk panggil saat itu kepada 40. Syurga saat itu Allah Ta'ala buka saat itu kepada 40. Dan pula bidadari yang Allah Ta'ala catat itu bagi orang yang berpuji kepada Allah di dalam Ramadan, dan orang yang berpuasa di dalam Ramadan, orang yang berrokok dengan Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan, dan orang yang sujud di dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala catat wa persiapan dia yang daripada bidadari yang curahnya muka semacam matahari. Lepas Allah Ta'ala saat itu dia royak katanya, dan Nabi katanya syurga ada kita syurga ada lama, syurga ada rindu ibu bapa yang kepada 40. Mana 40 ni? Yang pertama talil Quran, orang baca Quran. Di dalam bulan Ramadan dia baca Quran. Baca Quran tak berhenti. Dia baca Quran sama Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ataupun dia baca ke surah lain, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia baca Quran sama. Maka syurga dah lama dah rindu dah memanggilnya kepada 40. Maka bulan yang pertama dalil Quran, orang yang dibacakan Al-Quran ini Allah Ta'ala katanya syurga dah lama ni. Mula-mula orang baca Quran. Wa hafizil lisan, bulan ni yang kedua ialah orang yang jaga lidah. Jaga lidah tak kecek benda sia-sia apa. Dia tak kecek benda sia-sia, dia tak kecek benda jadi apa, dia tak kecek benda lalu. Jadi banyak kalau kita nak jaga ibu apa ni. Yang benar ni dia payah. Kalau kita nak jaga lidah kita daripada tak mengumpat, tak kata orang juga susah. Susah sangat-sangat. Dan sebab apa yang gangguan ni dapat pahala kalau kita boleh tahankan diri kita daripada jaga benda ni. Makna kata syurga tu dia panggil kita. Orang yang boleh jagakan kita, boleh jagakan masalah lidah daripada masalah kecek benda apa-apa, benda sia-sia, maka lidah dia boleh jaga, maka Allah Subhanahu wa taala dan syurga dia panggil. Dan yang keempatnya wa mat'amis jami'an
wa mut'imil ji'an, dan dia memakai kepada orang lapar. Misalnya dia poso, sebab tu kalau kita tengok dia poso ni, masa kita duduk di luar negeri, arak dia tiada satu bilik. Dia tiada satu bilik. Ayat tu ayat apa? Ayat musik. Dia tiada satu bilik besar, dia tiada satu bilik besar saat itu. Ayat itu untuk nak bagi kepada siapa ya? Yang ini nak bagi kepada orang-orang yang lapar. Siapa dia yang lapar? Orang yang berpuasa tu lapar. Sebab dia daripada suhu lagi sampai kepada waktu waktu jatuh matahari dia lapar. Maka orang yang beri makan kepada orang yang sangat lapar dengan sebab dia tu berpuasa, maka ketika tu Allah Ta'ala panggil juga syurga tu lama juga suruh masuk di dalam dia. Yani orang yang makan kepada orang yang lapar. Dan pula was-shaimina fi syahri Ramadan, dan orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Nampak belum ini syurga tu rindu. Mana syurga tu rindu? Yang pertamanya oleh baca Quran, yang keduanya oleh yang berjaga lidah, yang ketiga oleh makan pada orang lapar, oleh fakir, yang miskin tak ada makan ni, budak-budak anak yatimnya makan ni tak cukup, makan ni tak sapa, maka kita jamu dia, kita makan kepada dia. Ini salah satu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala nak terbuka kepada kita pintu syurga, dan syurga itu akan lama panggil kita juga jadi rahmati. Dan yang keempat, orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Orang yang puasa di dalam bulan Ramadan. Apabila dia puasa di dalam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu bukakan pintu syurga bagi dia, dan pula syurga saat itu akan memanggilkan dia, dan syurga saat itu akan berikan apa dia, istimewakan untuk dia. Syurga kata aku saat ini akan terbuka, dan aku akan memanggil orang yang ada benar-benar di sini. Itu apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam bulan puasa kita tidak amanah kata kita saat itu jaga buat sangat daripada puasa kita jaga. Karena dalam bulan Ramadan saat ini kalau kita muncul dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita saat itu juga yang diharam daripada api neraka. Karena kalau umat ditangguh kelebihan daripada bulan Ramadan, maka nascaya umat dia kita dalam masa sekarang nawi di Ramadan. Kemudian daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala wasana Anas berkata, annahu wasana Nabi qasida man hadara majlisan ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Ni kita duduk di dalam majlis ilmu, lagi pula kita dekat-dekat dengan bulan Ramadan. Nabi katanya adalah man hadar, siapa yang hadir di dalam majlis ilmu di dalam bulan Ramadan. Misalnya dalam bulan Ramadan lagi kita sani buat majlis halqah adalah ngaji ataupun adalah baca Quran ataupun majlis belajar ilmu di dalam bulan puasa ataupun dalam bulan Ramadan semacam macam ni kalau kita main dengan orang ceramah, main dengan orang mengajar, macam ni lah pasti dia letak sini puasa lama. Kadang-kadang puasa pernah, betul dah sedih tu semua dia puasa kata dekat dah, puasa lenguh, puasa penat, puasa sakit kepala, puasanya panas lah, kayaknya kalau jadi masjid. Cuba kita doa, kita dia tak puasa. Dia dah sedih panas lah, kayaknya puasa panas lah. Lama puasa lenguh lah ni. Hidup doa kita dia tak turun dah. Rolak dah. Dia oleh sejak istiar apa sejak ini masa cakap kalau itu masuk ni. Kenapa? Sete yang tak kena. Sete yang terki. Sete yang kata buat ni oleh sesuka Tuhan. Aku tahu ni. Pada lebih lagi semua daripada binatang, semua daripada arasy ilahi, semua daripada lauhil mahfuz.
mahfuz, semua daripada kursi Allah. Dia bertepik dengan Allah Ta'ala. Kalau muncul nak datang bulan Ramadan, tapi setan yang tak muncul. Oh, kakak semua buat di bulan Ramadan mari pada betul lah Nabi katanya, Allah yang datang Ramadan, kalau umat tu jika kita yang tahu, ya kita usaha di Ramadan. Kenapa? Karena di dalam Ramadan tu banyak amalan-amalan yang digugurkan oleh Allah. Mana tak boleh ke mana? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tak ada makna. Umat Nabi Musa ada Lailatul Qadar? Tak ada. Umat Nabi Isa ada Lailatul Qadar? Tak ada. Umat Nabi Ibrahim ada Lailatul Qadar? Tak ada. Lailatul Qadar ini yang Tuhan sifat tahu, yang Tuhan tahu kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patu umat Nabi ini Tuhan tahu mana? Tahu di bulan Ramadan. Sebab tu kalau kita Ramadan tu Allahu Akbar, kita rasa malam. Saya berlaku, ya kelakar dulu. Oh iya ada Ramadan, dalam Ramadan Tuhan tahu Lailatul Qadar. Siapa dia beramal di dalam malam Lailatul Qadar, dia dapat amalan dia seolah-olahnya 1000 bulan. Kapan ni kali kita 1000 bulan ni? 82 tahun. Buat amalan semalam 82 tahun. Pasal kita tak berhenti waktu. Kita tengok luar ke apa ni dengan kau ngajar dah. Agak cuma aku tak buat doa dengan kau sudah. Sebab tu dengan ngajar yang masuk agak. Ngajar tu mana ngomong lah. Dan nanti buat nanti kita hidup nanti. Oh, tapi minum wiri panggil lah ni. Wiri panggil ni mah. Untuk mana sikit ada doa. Dah doa panggil sangat Allah. Katanya panggil. Tanya dia jalan hari. Kau ni nak yang kata benda hak pesen kita kena fikir. Benda yang pesen kita kena gendeng. Kenapa? Benda pahala dia berat. Benda pahala dia susah. Benda pahala dia pahal. Ya pahal jangan kalau dia kita kampung di negeri dulu ke sekarang ni kita lagi. Tapi orang mana tengok apa jawab ni. Hak boleh tu dah sedih tu luar agama kita sokong dia. Tapi tu dalam tak boleh kalau bulung-bulung pun tak boleh. Tak boleh hantar bulung dah sedih kakak tu nah. Nak luas dah bulung sikit dengan kata boleh kecil buah dan dia di kawasan kecil ni. Bahawa produk dalam ni tu kalau noh. Setel anak noh. Setel teki noh. Produk dua kau boleh tipu atau dia duk bulung kau dah boleh. Dia duk buah boleh masuk tidak dia orang kecil lain. Ni bukan kata nak takik dah ni. Ayat kata nak pahal. Tapi dalam benda pahal ini ia akan kelebihan. Cuba kita tengok batai wali ketua sepahai-pahai batai wali ada penawar di dalamnya. Tapi semanis-manis daripada menisai madu, menjangan bersedak kata latu tak ada dalam. Apapun ngaji dia pahal. Tapi ngaji dengan ceramah dia pahal. Tapi dalam pahal ini ia ada kelebihan. Apa kelebihan? Yakni kita niat rumah saat malam ngaji. Tuhan ampun dosa kita. Setiap dakah dan dosa, setiap dakah dan akak kau. Tuhan wipana setiap dakah dan akak terjadi. Hati betul ke? Hati betul. Tapi kalau tahu ke Allah Akbar. Apa nak kita nak kesehatan ni kan? Satu hari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita ni kita sungguh tapi nak bingung ngantuk. Ngantuk tidak ada Allah. Nah, yang ngaji pasal dia apa tu dia nak tahu mana tak ngaji. Nak yang nak tahu makai pati orang ini masuk panjang masuk. Supaya tu tak ada tanda kelanti dan cuak pa. Ayo, nak yang lekat tu. Supaya kita ambil buka dan ada pujuk waktu basuh-basuhnya lekat boleh. Tapi nak buat ilmu di dalam kepala, di dalam hati dia susah. Ayo. Satu hari Sayyidina Ali karramallahu wajhah dia tumbuh daripada umur di Madinah dia tepi Munafik. Waktu dia lagi semayang Jumaat di masjid waktu subuh. Karena dia potek setel tipu kita semua. Setel wak upo ke dua. Wak upo ke dua. Wak upo ke ano. Wak upo ke dua yang tak
Ali lagi mana Ali? Aku lagi semaya subuh di muka Rasulullah. Ya kata pergi Rasulullah maya sudah dah ya dah. Semua kan? Tunggu kerja kebang teh badan kubur ni. Kadang-kadang ni wala sama jangan dia buat. Kadang-kadang jangan mesti mati. Buat dah. Jangan cuma nak keseng tak? Jangan keseng waktu, keseng pokok apa ke? Jangan keseng penggap tu, keseng sodong ke? Ya kan jangan waktu. Ada wego gitu. Jangan lu berbagi ada juga. Jangan sekokong apa tu sekokong kan ada. Nak kata apa? Nak kata dia masuk ke yang ada. Ada yang dia tunggu betul. Ada yang kami nak pokok dan masa dapat cek dia. Supaya dia tulis waktu. Sebab dia tulis waktu. Sebab dia pokok main dia ada. Mata kita tengok jauh dari dia ada. Wah kita tulis kami ni kau ni supaya ini ada kita. Awak kita tulis ini supaya ini ada maksudnya ada. Ini jadi kau ya tak tulis waktu. Kamu ni kau settle saat itu tak tahu kan di Malipah saat itu bodoh semaya di Madinah. Nak semaya di Port lagi. Bodoh semaya di Allah dan lagi settle saat itu aku pulang ke tua kamu ni kan ali ni. Ali tak pulang ke semaya ya dah dua ya pergi. Orang semaya sudah dah di Madinah nang dari Rasulullah. Ali pun ali yang dua. Kali kita aku masa sok ya kan sudah semua ni mai mau dengan sudah semua ni masa sudah pergi masa awak dah kan datang sudah semua dah kedua ni ada kali tiga nanti aku tak berkata riwayat dah Rasulullah sudah semaya ni masa buat teh dah ni pokok kita ada riwayat ni kalau yang aduh contoh ni ada proses yang mengelindungi kau tadi dengan ceramah malam kau pengajian kita dari Allah dengan segala dengan buka-buka ya bukannya kisah ada hari yang tiga Ali pusat ni tu nak semaya apabila nak semaya saat itu ada apabila nak semaya saat ini siap dan apa ini ada mandi Ali saat itu pun hari yang tiga pun nak semaya saat ini ada dia saat itu ya tahu dah kata ni setan ibu dia nak disedih spesial nak kali ngaga poin ini amin semoga sih ada kamar dia nyokna lepas ada kamar dia saat itu pun nak duit daripada umur yang dia dengan dia nak berkah nanti kalau kata dua ni main goyak pula kata nyos semaya mana ni Rasulullah sudah semaya aku nak menanti pulang berkah. Ketika tu saat itu Ali pun terkait daripada umur dan ismanya subuh di masjid. Mari kata hotel saat ini waktu pukul 20. Ia katanya, Ali nak pergi ke mana Ali? Nak pergi semaya. Ia kata, nak pergi semaya. Orang sudah tak? Sudah. Wah, Ali. Orang bagi apa? Bekas itu. Ikan Ali. Ambok deh, sudah mana sudah apa bukan mengalih, bukan hotel ni, setel ni berkah ni kan tadi. Dia tamat di satu tempat. Apabila Ali itu tamat dan syaitan dan iblis saat itu, hikah setel tamat setel saat ni, buat di Madinah bakal masuk sendiri pun. Tino jatah saat ni bakal masuk masjid api weh. Bakal masuk sejak itu lupa api anak-anak yang halu-halu terpek apa lupa api duk teriak kuah kau semani potek ada mana abek teh atau tipu kita atau tipu saya Ali tak ada Ali duk nampak duk berkah di satu tempat maka kamar dia oleh Madinah daripada para buat dan daripada laki-laki saling tunda maka masuk sikit masuk sedikit saat ini duduk mari masuk sedikit tiba-tiba rupa ni anak-anak rumah saat ini pakai rupa anak tadi pakai mari sedikit kita ni sama lah siapa dan pulang masuk lima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah hari ini orang saat tak ada padu kerja tak ada padu ke anak tu lapar tak ada siapa
koyo padu masuk setiap kok mana? Bunyi-bunyi katanya artinya tidak sete tampak di satu tempat. Sebab tu orang sana tak ada fikir dah dunia, tak ada dunia, tak ada nak dunia, tak ada awak kebun taman pun tak ada. Nak sedih selawat amal ibadat lagi ke akhirat semata-mata. Oh gitu. Lepas tu Rasulullah pun panggil Nabi mari. Panggil Nabi mari, Rasulullah pun panggil Sayyidina Ali mari, ya Ali mari kau Ustaz. Sebenarnya ni masalah mengikat setan. Tak ikat anak Rasulullah ibu kami juga pagi dah ya kata. Kau yang lagi mari sedih dia kata di rumah gas mari sudah dah. Nak hari aku pun sedih dia kata, ambil ke setan aku berkah kami, aku tambah di satu tempat. Ini puncanya. Bapak kita kalau Tuhan saat itu ada punggah orang yang setan harus tepatnya yang dengar sikit patut nafsu ada sakit. Sebab tu dari kosor tu kalau kita tak ada kuat sangat setan punya tamak setan saat itu dibelenggukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang iman, orang yang kuat iman, dia tak ada kuasa juga lah untuk dia nak bertawaf, untuk dia nak beribadat kepada Allah, dia kuasa tenang, kuasa mudah di atas keadaan dia nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab apa? Dengan sebab ketika tu setan itu ditamakkan oleh Allah Taala di bulan Ramadan. Pasal apa sih kamu bosor lagi, kamu semuanya tu ayo tu. Tapi ayo sebab belum ada bosor, dia tu kesalah tu. Biasa kata semuanya, biasa kata bosor, biasa kata zikir. Dia tapi ayo orang tu. Lima kali, kau mana apa? Masalah orang ini dia suka dulu tiga kosong tak kosong. Bapak mana setel kata Nabi royak kata tamak dulu. Tapi royak kata dia dulu tapi dia kasih dia nak sandal dia tu. Sandal dia tu. Dia biasa dah tidak lah tu yang kita ni. Patut kata dia lah pasal dia nak duit kagak kan. Dia punya teman-teman gaji dari bisa. Bapak tu ya tu dah dia pikir mata gaji. Tengok mata gaji bisa lagi ni. Jadi bisa kan? Tengok. Tapi mata gaji di tempat pulang. Oh ni tengok mata bisa lagi. Gaji kalau tergaji, hai tak gaji. Mungkin kita mungkin dibakar api, mungkin katok kamu jangan. Lepas dana mungkin bakar api. Baru jadi bisa. Kalau yang gaji bukan pikir pakai ni gaji diberi. Kalau itu pun betul lah kadang-kadang nak kena katok itu duit gagak. Sebab tu apa hidup ngajar. Sebab tu kadang-kadang orang malah dengan sebab apa tak keku. Dia mungkin bapak tak ke bapak kami kita sudah bakal keluar aman kata kita tu siapa dia ibu kita. Setel ibu kita, setel kakak kita, setel tu siwi kita semaya, setel tu siwi kita masuk sedih, setel tak mau kita kosong. Sebab apa? Sebab setel tu kali. Bapak siapa dia nak kita tu apa? Siapa dia nak kita tu sedar? Ulama-ulama dan para guru kita nak kita tu sedar kepada masalah ni. Sebab itulah kita di dalam bulan Ramadan ibu-ibu dah apa semua dah. Kalau kita jangan lupa sangat. Bulan ni bulan Ramadan lagi kata pahlawannya. Kalau ni pahlawannya, patut doa kita diterima oleh Allah, patut masalah doa kita diperkenankan, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Lepas pada tunya Allah Taala saat itu dah ampun dosa-dosa kita. Patut kata daripada Nabi lagi siapa dia yang hadir majlis, hadir dalam kosong majlis ilmu. Kataballahu Ta'ala lahu bi kulli qalamin ibadat sanatin. Tuhan boleh bagi dia lakoh dia bagi kita mana dia lakoh kita, dia lakoh kita. Tuhan boleh ibadat setahun. Lakoh mai malam ni kalau dah kosong kosong lagi pada malam ni kita lakoh satu. Mari nak ngaji, lakoh satu, nak mengerti bab agama, lakoh satu lebih paham masalah agama. Maka Allah Taala tertulis, Allah Taala suruh malaikat boleh bagi kita satu lakoh Tuhan akan berikan ibadatnya setahun. Pahalanya ibadat setahun lama ibu apa lama, tapi dengan sebab kita niat mengaji di dalam bulan Ramadan, ataupun kita nak gunakan tertengah semaya dan puasa kita dekat-dekat Ramadan ada bulan Ramadan, Allah Subhanahu
Nah, sumpah ibadat setahun. Sumpah ni dah. Kalau Nabi sebut dalam hati siapa dia baca kulhu 3 kali, seolah-olah dia tu khotel Quran sekali. Pada baca Al-Fatihah, bacakan kulhu 5 kali, seolah dia khotel Quran 2 kali. Dia baca kulhu Allah 9 kali, seolah dia khotelkan Quran saat itu 3 kali. Kenapa? Karena dia saat itu pahala dia baca kulhu Allah. Sebab apa kulhu Allah yang besar sangat? Sebab apa besar sangat? Kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab apa yang besar sangat? Karena kalau dia kata baca kulhu 3 kali, Allah Subhanahu wa taala bagi pahala pada dia itu semacamnya khotel itu sekali. Kenapa? Qul huwallahu ahad, yang Allah taala tulis di sajak Ibrahim. Allah taala tulis lafaz qul huwallahu ahad di kaki Ibrahim. Allahu samad Allah taala tulis di Mikail. Lam yalid wa lam yulad Allah taala tulis di kaki bagi Israfil. Dan pula walam yakul lahu kufuwan ahad Allah taala tulis di siapa dia? Israil. Sebab tu baca kulhu 3 kali itu menempati pahalanya seumpama kita khotelkan Quran itu sekali. Dan sebut dalam hadis juga baca kulhu Allah Allah taala tulis di kaki bagi Jibril. Allahu samad tulis di kaki bagi Mikail. Lam yalid tulis di Israfil dan Israfil. Walam yakul lahu kufuwan ahad tulis di Israil. Ini sebabnya, ini pucanya. Dan puca yang Allah taala kelebihan daripada kulhu Allah. Dan kata sekali lagi Allah taala tuliskan kulhu Allah di kaki bagi Abu Bakar As-Siddiq, di Umar bin Khattab, dan pula di Ali dan pula di Utsman. Ini besar. Sebab dia besar. Sebab apa dia kata besar? Dengan sebab dia saat itu dia lebih. Sebab Tuhan tulis benar-benar ni dituliskan di bawah di Jibril, di Mikail, di Israfil. Karena di orang yang mandi di dalam majlis ilmu pada bulan Ramadan ni tiap-tiap dakwah dia tu dia bagi pahala, patut dia beri pahala dia seumpama dia ibadat setahun. Tu saya boleh mau tahu di berapa kali itu pusing tengok untuk kamu mandi. Pahala banyak tiap dakwah ibadat setahun. Tiap dakwah ibadat setahun pusing minta buat ini. Sebab manis maya tapi tak ada Allah benar tak nampak. Tapi kalau benar kita nampak kita 20,000 ada boleh 1,000, 2,000, 1,000 benar kita nampak. Sebab tu kita kacik letih pun tak apa, penat pun tak apa. Tengok sepuluh hijau dah pikul kayu toh dah kita tengok semua. Mana yang mau tengok saudara tu kita bawa nampak kita tu letak kayu toh tu mana kelah duit pun ujian kita kalau semuanya pada yang ini dengar ye rasa ceria dengar ye yang dia semuanya tadi otak penuh tak ada kata tak kayu tak sudah pak kita tak ada kata pun tidak apa ini yang kita sini pak sudah nak kalah itu dah kata masya Allah kalau yang ini menghantar Allah dengan lewat yang dia dengar tapi dia tak ada dipet tu. Patut buat tu, dia kerja tu, dia boleh 400 dia sekali 300 lah. Tapi yang ngacet pak dah nampak. Tapi kalau kau kita semuanya pak sudut duit boleh ngobrol ke tak berhenti. Sejak tak cukup kan sama ni. Kalau 300 kena terima. Kalau 300 supaya boleh sujud kali 50 sujud kali 50 supaya dia dia aku mau supaya 50 kali sujud. Pakai hijau boi saya duit dah. Ini tak ada Allah mengatakan benar tak gali. Nah, goyak benar tak nampak, benar tak gelik, benar tak ni kita nak tengok. Sebab tu lah dia panggil bayar kita tak nampak. Bayar kita nak gali, sebab tu kita rasa susah. Lepas tu lah kita rasa tak dengar. Kita tengok kita nak pisah per 100 RM.
Amo tengok ya Allah, Masya Allah belah, kau belah. Deh, nak belah dalam ibadah, dia mau belah, atau apa? Deh, pakai kata pagi dia berdiri, mau tak tua yang dijadi. Jangan tak, ni bunuh kain banyak tak? Tapi mau pakai kafe, mau belah tadi. Jadi mau agak tak kafe, tak ada air tu. Jadi tu, kafe buku ni tu, buat agak yang mereka kafe buku kan mulutnya. 15 buku sehari. 15 buku sehari supaya kalau dia jatuh. Akhir-akhir dia diseteria, jatuh jadi kerah. Sebab kami dapat pakai kafe. Yang kata kalau dunia kita buat boleh jumpa pakai kafe namanya selawat dia. Kamu tadi kau buku apa kata selawat, lalu sampai sehingga kau kata apa, nak semandi. Ini kata semandi itu payah lah sikit, jadi gitu tu lah kan. Kata semandi. Lepas tu orang yang mari ngaji dalam bulan puasa, dia setiap dia langkah dia terhawi seumpama ibadat dia sama. Wa yakunu mani tahtal arsy, dan ada serta aku di bawah arasy. Ada serta aku saat orang ini di bawah arasy. Pada masyarakat Islam di bawah arasy. Arasy orang atas surga. Atas surga Islam arasy. Akhirat Islam ada tak? Nanti data ni tak mana data sedikit ada tak luaran. Akhirat Islam tak datang. Semua lu, semua keluar saja. Tak ada saya, tak ada nyapang kayu, tak ada yang tiga kau bayang itu bayang ini, mereka bayang di atas saja. Sebab apa? Yang disebut oleh kami pada akhirat Isra tak ada bayang ni lain, mereka bayang di atas ilahi. Kita sebab dia itu tu oleh kami yang tak ada bayang ni lain. Tapi bagi orang yang ngaji di bulan Ramadan, orang ini Nabi kata yang boleh duduk ngaku di bawah bayang arasy. Nyawa aman itu seolah dia ibadah setahun, dia lakukan seumpama ibadah setahun, maka seolah-olah dia rasa itu boleh duduk di bawah bayang arasy dan ngaku wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan. Agak ini iwapa siapa yang mengekali ia di atas Jumaat, dia mengekali di atas malam Jumaat fi Ramadan, pada bulan Ramadan, dia saat itu mengekali dalam bulan Ramadan ini, a'tahu Allah Ta'ala, memberi akan dia oleh Allah Ta'ala bi kulli rak'atin, dengan tiap-tiap rakaat sembahyang Jumaat ini, madinatan, Tuhan buat satu negeri dia, Tuhan buat satu bandar dia. Bagi orang yang jaga Jumaat di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap-tiap rakaat yang dia sembahyang dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu bandar, satu Madinah bagi orang. Kemudian satu Madinah bagi orang ini, tumla'u minni amillahi ta'ala, yang dipenuhkan Madinah saat itu segala nikmat-nikmat. Kau itu di dalam bandar. Dalam mana ada bangkau kedah kalipun ada, dan kedah dipanggi pun ada. Batu tak boleh jui mata pun ada, jua emak pun ada, jua buah-buah pun ada, jua kari pun ada. Penuh dengan nikmat-nikmat. Karena dia orang yang sembahyang Jumaat di dalam bulan Ramadan, satu rakaat yang dia sembahyang, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi satu bandar bagi dia. Karena di dalam bandar ini Allah Ta'ala penuh daripada segala nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu rakaat yang sembahyang Jumaat ni ada satu rakaat di dalam bulan Ramadan. Bisa sembahyang subuh yang ada atas sembahyang Jumaat satu rakaat. Di dalam satu rakaat satu bangka tu jadi dua rakaat tu jadi dua bangka. Waktu dua bangka saat itu Tuhan penuh di dalam mana
hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala dia tu dah binakan Madinah, dah binakan mana dia saat itu yang dipenuhkan dengan nikmat-nikmat Allah. Dan siapa dia wa man barra bi walidayhi, siapa-siapa buat baik kedua ibu bapa dia. Dia buat baik ibu bapa dia. Ada fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Siapa-siapa yang buat baik kedua ibu bapa dalam bulan Ramadan, yanalu ghadaban nadharallahi ta'ala birrahmah, nascaya Allah akan tercampaikan akan Allah Ta'ala dengan rahmat, akan tercapai nazar Allah yang pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap dia sendiri dengan rahmat. Tuhan akan didik orang ini dengan rahmat, Tuhan didik dengan baik, Tuhan didik dengan segala kita panggil manusia kan. Nah, kita pergi orang besar tengok kita dengan senyum, orang besar tengok kita saat itu dengan apa? Dengan mani muka. Allah Subhanahu wa taala macam itu apabila di dalam bulan Ramadan kita buat baik dengan ibu bapa kita, maka Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang ini, Tuhan tengok dia, tengok dengan rahmat, tengok dengan suka, tengok dengan kasihan, tengok dengan kesiapan. Wa ana kafilun fil jannah, Nabi kata aku orang jamin dia, orang jaga dia, orang jamin dia fil jannati, di dalam syurga. Wa ma min imra'atin tatlubuna ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha thawabu Maryam wa Asiyah. Oleh bapaknya ibu bapa, Allah Ta'ala akan pandai kepada dia, yakni pandai rahmat, pandai Allah panggil kesiaplah daripada Allah, yakni pandai kasihani daripada Allah Subhanahu wa taala. Patu oleh tino mano dia tutup masa Allah redha tu lagi. Ini nak kecek oleh tino sikit. Kalau yang nak redha bagi tu lagi, bukan dia minta redha daripada dunia. Nak minta izin untuk lelaki dia, nak pergi mana ibu-ibu bapa ada dengannya. Nah, kadang-kadang nak pergi mana minta izin, cuma kata tak jangan untuk lelaki kata apa lagi, cuma kata tak lagi lelaki. Nah, waktu isteri orang masuk syurga, dia tak payah mana nak masuk neraka, dia tak mana. Nah, banyak dia ini, dah banyak pandangan. Nah, bimbing saat ni nak masuk syurga saat itu, dia buat baik kepada tu lagi dia klik panggil dah, tu lagi masuk rumah dia tu dia dengan air, sambil tu lagi nak masuk tu lagi misalnya dia pun jawab salah, mereka mandi sapu muka tu lagi pakai nak tu ni. Dia kalau baru tu apa dalam mau mula tu panggil ke apa nama tu jadi dah apa lepas tu bagi pocing, lepas pocing tu jadi pocing, lepas pocing tu jadi ratu, pada ratu tu jadi portu. Kalau dah apa kita pati adik-adik ketika muda-muda dulu bola-bola tu tak ada punya apa bunyian, abang bengang gitu semua ada kan? Orang Tino nak boleh masuk ke syurga, dia tak ada payah juga. Tiga mana? Nah, tiga tu lagi kulit mani sana itu yang tutup kereta. Ataupun yang dikena nak pergi ke kedai apa gitu ni, yang minta kereta tu lagi. Perhal minta kereta tu lagi, yakni yang minta kereta tu lagi sana itu di dalam bulan Ramadan. Ni nak pergi mani dari kedai ni mana be? Apa yang nak pergi mani pergi mani banyak tak apa mani tambah sikit pada mani kau mulung kau ataupun daripada mani ke bagai-bagai yang lain lagi minta kerajaan daripada apa dia dalam bulan Ramadan, maka oleh tino ni para puan yang minta kerajaan kepada suami di dalam bulan Ramadan illa walaha zawabu Maryam wa Asiyah, bagi dia tidak ada malaikat pahala bagi Siti Maryam dan pula Siti pahala bagi Asiyah. Asiyah ni siapa dia? Bini Fir'aun. Asiyah Maryam ialah ayah ialah pada mu bagi siapa dan Nabi Isa alaihissalam, dan pula Asiyah ni bini bagi siapa? Fir'aun laknatullah alaih. Patut tino yang minta izin pada tu laki dia di dalam bulan Ramadan, maka orang ini dia dapat pahala bagi Siti Maryam dan dapat pahala dan ganjaran bagi Asiyah. Apa tu kita tahu tino saat itu dia kena lah.
Ni kadang-kadang nak pergi ke mana tu deh. Datang kat Mizzi, kita buat tu lagi. Pakar ni kita takut di zaman sekarang, takut macam-macam. Ada hari ini bingung orang hidup jadi, orang ini kita hidup jadi, tapi ini demo. Ini macam-macam di hari ini. Pasti kita dapat reda Allah Ta'ala ke mana. Dah, ini kita bakal mikir lah, nama-nama ni. Apalagi oleh Tino, orang mana jatuh, tak ada, kalau jatuh, ada pun. Kadang-kadang ketik tunggal apa. Patut-patut kadang-kadang nak jadi Tino. Orang jatuh, orang mesin, orang panggil kereta nak hidup ni pun tak banyak orang tu. Hoki mama, bangunnya tak apa-apa. Makan semua nak kekek betul-betul apa. Masa malu-malu jaga tapi kok ramai. Jangan teremuk ni kalau hati jahat apa dia mau main orang kata. Kan nak main orang kan? Kereta apa tak hidup dia. Pahala teh dia usah. Pahala teh yang sini rupa kita nak lihat kita waktu. Waktu ni dia pagi-pagi kadang kedai kopi mana kata apa? Nama kasih si Jack Menu. Dah jauh. Ya, tinggal lagi ni. Budak ni pun nampak sebab tahu ni. Dah ya. Isi kamu yang menyok di kedai kopi pagi-pagi budak kata waktu jadi sungguh pakai ilmu. Nak belajar ni. Budak ni buat tak tahu dan bagi saya ni oleh Tino waktu ni berusaha. Oleh Tino waktu ni berusaha. Apabila berusaha dia orang hidup kedai kopi, pula sama-sama hidup kedai kopi. Nah, budak tu kata je, kata nepoh dia. Teriak lagi weh. Teriak. Kau mana teriak? Aku tak tahu mungkin nak. Aku yang berusaha nak orang lain. Masya Allah. Bapak dia buat nama. Nampak juga. Bini katanya apa yang mau kereta tak hidup dia. Setak tu ni. Kabar apa betul ni? Di betul ni weh. Papa kereta setak ramu. Di betul ni papa makia siapa tu? Nah, lepas makia siapa tu? Ni dah setak lama-lama depan ni. Yang makia siapa panggil apa dia tu? Dia panggil asui kereta tu. Dia dah setak lama-lama. Sebab tu lagi kena jaga waktu tu. Kalau jatuh juga wakil kepsah. Kalau tak dulu tak leki kita tak hidup mungkin canggih lagi dia kepsah. Kadang-kadang yang mesti kepsah lain orang tu. Dan tahun-tahun bini sekali Doraemon yang beri anak lakau ya sore tak ada anak. Punya tak ada anak kita tahu. Doraemon nepuh dah weh. Kita nepuh tak nepuh dia kata sampai Doraemon ngaku dia kata. Tak ya. Tapi asumnya tak. Asumnya tak. Maklum je kalau buat nama pong yang dia buat apa? Gas. Anak gas tu mau jadi sahabat tapi tak ada jadi pong. Dia jadi sahabat gak buat robot. Banyak kau si kakak si nyodok ni tu. Ada si kata ada orang ngaku tutup, ada orang ngaku seni. Orang ngaku tak apa kita belajar harus kita ngaku ni. Maksud nak jaga tu dia panggil benda-benda di sini nak jaga ni. Dekat tinggal nak jaga, dia kata buyuk nak jaga. Supaya orang selamat rumah tangga, tu nak jaga. Nah sebab itu dekat-dekat boleh poso kita nak jaga belaka patu. Nah, nak jaga dalam ibadah. Nah, patu mana katanya Nabi lagi kata wa man qada hajat akhihi al-muslim fi Ramadan. Qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yawmal qiyamah. Siapa-siapa yang tunaikan hajat saudara yang muslim, yang tunaikan hajat saudara yang Islam di dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan tunaikan hajatnya 1000 hajat di akhir. Siapa-siapa dia yang tunaikan hajat bagi orang saudara Islam, akhihi al-muslim, qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yawmal qiyamah. Nascaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan
sibu hajat di akhir. Akan nak semangat kalau Kadang-kadang semua di pada masa itu tidak ada. kadang-kadang di pada masa itu Masya Allah dah hajat tu anak sana. Kadang-kadang tiga anak malaikat email amalan itu nak email amalan tak amalan bajikan, tak amalan bajikan, tak amalan bajikan. Suk sampai langit kita. Mai pula amalan kejahatan, mai amalan kejahatan letak nak lagi je. Tapi tinggi kejahatan. Malaikat katanya nak mung di hari ini kalau kira patuh di antara kejahatan dengan masa kelak kebaikan, maka masalah mung ini masuk syurga tadi. Mungkin kita isgomeh lagi untuk melebih ke syurga. Orang ini disangki kata Allah jalan ratus-ratus tahun nak beli satu kebajikan. Jalan disangki mau dia temu mau dia tak akan nafsi. Hari ini mung ke aku. Disangki pak dia temu pak dia jalan ratus tahun di pada masa, maka pak kata nafsi. Disangki kata mung ke aku. Tapi oleh mana ia tunaikan hajat sedara di dalam bulan Ramadan itu, Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan hajatnya di akhirat 1000 hajat. Hajat kesusahan di masyarakat, hajat kesusahan ketika pagi daripada kubur, hajat dia masuk labina, ambil syurga sang itu, atau belum masuk syurga, Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan bagi dia. Akan tunai bagi orang-orang yang jago di dalam bulan puasa. Akan mari kita umpamanya tu, tengok pokok ibu nak itu kami oleh kampung kita sini, insyaAllah dah. Jadi kita beri kesimpulan lah. Di dalam bulan Ramadan dia ada siapa ni? Yang pertama sekali, nah kita jagolah masalah, nah semangat kita. Dan kita jaga kalau puasa kita. Kita jaga kalau lidah kita. Maka Nabi katanya, orang yang syurga panggil pak bulungi, yang pertama oleh baca Quran, yang keduanya oleh jaga lidah, yang keempatnya apa dia? Yang keduanya oleh jaga lidah, dan pula yang keempat, yang ketiga saat itu dah. Makna kata dia saat itu dimakai kepada orang lapar, yang keempatnya oleh puasa di dalam bulan Ramadan, orang ini dilama-lama pun syurga suruh masuk ke dalam dia. Yang pertama yang jaga Quran, yang kedua yang jaga lidah, yang ketiga yang dimakai pada orang lapar, yang keempatnya ia puasa di dalam bulan Ramadan. Gambarnya katanya dapatnya aku mimpi ketika bulan Ramadan malam mula-mula aku mengantuk sangat-sangat, maka memberi akan aku mengantuk, maka dia dulu dalam selingkuh mimpi tengok gambar syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mimpi dan dalam syurga sana aku nampakkan bidadari, muka bidadari ini cerah dan cuaca berkeliling dan bersinarnya semakin matahari. Maka bidadari kata aku ni Allah Taala sedia bagi lil hamidin. Orang yang kata alhamdulillah, dan orang yang juga yang orang yang berpuasa dengan Allah, dan orang yang berrokok dengan Allah, dan orang ini bersujud dengan Allah. Aku ni nahnu lil hamidin as-saimin ar-raki'in as-sajidin, yakni orang yang berpuasa dengan Allah, orang yang kata alhamdulillah, dan orang yang sahih berrokok di dalam waktu malam, dan pula orang ini ia bersujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa dan pula bidadari itu katanya. Patut bagi siapa dia jaga bulan puasa, dia tu dapat ngaji dalam Al-Quran, dia lapar mari nak ngaji dalam bulan Ramadan, nak ngaji Al-Quran di dalam Al-Quran dia satu jaga Allah Subhanahu wa taala, dia seumpama dia ibadah masa dia setahun. Patut kalau dia jaga lagi, jaga daripada masalah bulan Ramadan dia lagi, dia semaya satu rakaat daripada semaya jemaah Allah Subhanahu wa taala dia saat itu. Gambar dia yang insyaallah Allah dia saat itu dah membinakan satu Madinah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan oleh wafat kepada 2000 wafat Allah Subhanahu wa taala pilih kepada orang ini yang dengan rahmat Allah dan akan bagi syurga bagi dia. Nabi kata akulah orang yang jaminkan dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah sama-sama kita pakak berfikir apakah benar bukan kita dengar malam ini semata-mata dengar, patut kita pakak berfikir, patut kita pakak berenung.
InsyaAllah ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada amal deh, amal ini pun membawa banyak tempat bagi tak habis tempat, memang tak habis tempat, malah tempat itu. Nah, apa tu kalau kecil pun jadi tak itu pun agak kemahampir mula sekali pada ini untuk khotib kita sini, ada kemakan semua. InsyaAllah kita berharap kali ini, apa tu apa tersimpan lah. Nampaknya ini pun kau tu memandai deh. Apa tu apa mau boleh ambil itu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat mana orang kecil ada mau tak ambil kuasa tak sedap lima we, patut tahu sedikit ada udus sedikit. InsyaAllah kita harap kalau kita mesti kita bermakmurah, masjid kita berkata innama ya'muru masajidallah, mana imarah masjid itu bukan semata sampai jadi kalau kita tahu situ kampung kita ini amal. Kalau kita lebih makmur kampung kita, kalau kita belum makmur dengan amalnya yang pertama. Berarti imarahnya ada hissiyatan, ya ada batinatan, ya ada caranya hissiyah, yang cara kita berpisah, kalau kita sampai sedih, nak molek sedih, tulis kok sedih, beritahu ini jomi, berfaidah apa ini. Hal ini dia panggil imarah zahiratan wa hissiyatan al-azhari. Dan imarah nak maju sikit lagi satu kali lagi, yakni kita nak imarah dengan ibadah, ibadah dengan puasa, imarah dengan baca Quran, hidup dalam pas maya daripada wirid-wirid. Orang kampung makan mari sedih, dia mesti situ ya. Nak tengok kampung maju tak maju, nak tengok sedih sebab hati kampung duduk sedih. Hati kampung duduk sedih. Kalau tengok sedih itu makmur, sedih itu di imarah, orang itu ramah semaya di mu'ah, orang ramah berterawih, orang ramah menjaga amal di masjid, insyaAllah kampung itu ramah. Karena hati yang itu, orang hati itu, tangi dia pasal macam Quran. Dan hati yang itu, dia pasal sebab kata la ilaha illallah. Dan pula apabila hati yang itu, dia pasal nak semaya sunnah. Apabila hati itu, dia pasal nak baca Quran. Apabila hati itu, dia pasal nak sedekah. Sebab hati dia tak ada qaswatul qalbi, tak ada keras hati dia tu ledif, jadi lemah lembut. Sebab tu dia masalah waktu pada pagi dia. Di hari ini kita nak pisahkan hati kita nak lembut dengan Allah. Apabila tak ada kami teriuk, apabila tak ada kami menangis, mengayuh hati dengan Allah, Allah insyaAllah selamat. Kampung-kampung sendiri ini, kita harapnya begitulah. Sedang kamu diceramah di Pekong. Ada jamu di Pekusan itu balas satu lagi ngaram, balas satu daripada foto buku dulu lagi. Patut Pekung tu dah mari rumah saat itu dah kecek apa Pekung yang terbawa bila apa boleh mari sini kita kata insyaAllah lah kali kita luar-luar lagi kita kaji lah. Balas satu yang tinggal tu bertahun-tahun dah tak ada semai rumah tinggal jadi tempat itu kadang-kadang kamu hidup itu kami semai. Jadi mana tu mau ceramah apa? Ceramah di Pekong tu di makan nasi kapal satu semai show situ. Tak sudah makan nasi sudah semai saat itu mau makan nasi cuma satu lagi. Dan semai itu mau tu ceramah atau gimana? Kalau ceramah tu ziarah kubur atau tua berkat-berkat di buku. Ada waktu orang di Pekong mari itu ya cerita kita itu apa? Alhamdulillah balas kita hari ini hidup cuma 5 waktu. Dulu kata hidup, tak ada orang semaya. Lalu yang hidup lepas pada bapa masyarakat ni, alhamdulillah hidup semaya. Waktu di masalah situ juga hidup dengan seminggu 2 kali. Waktu tiap-tiap malam di mana ada orang arwah, ada orang tahlil. Alhamdulillah hidup. Sebab tu nak hidupkan kita yang nak hidup amal. Kampung-kampung kalau iman dan pula ke makan, dan oleh kampung tak hidup amal, kita tahu mesti kita tak hidup. Kalau nak fikir mana keluar tengok pakai kalau sedikit ini taruh sikit. Orang luar ni tengok apa orang dah kata kampung kita tak tahu. Sebab apa amalan cepat kita tahu. Kalau misalnya di kampung kita saat itu orang kata mana semua orang gaduh, mas maya semua gaduh, nak ibadah semua gaduh dengan amalan bagi masjid. Itu yang nak tengok. Sebab itu kita berharap oleh pendapat negeri ini, insyaAllah kita dapat jaga
amalnya ya kalau wirid pas main atau email kita bawa cekak yang tinggal tinggal email ini kepada dulu nasalnya ada posisi email itu ada dan bersih kalau hati udah sudah diri bang jadi kepada berdoa dan udah sedikit aku satu terus subhanallah 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 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 nah Allahu akbar Allah banyak kok nih nampak ini tapi uang yang ada nampak ini kan dan sudah banyak pak kamu tengok uang kira kau letak kali pun tanya keren kali pun dekat pada tiga semuanya keren wih ada pak ini kali pun ada astagfirullahalazim tak ada teratur amin ini sebab tu tapi oleh itulah dua kau sebab nanti kita pernah ajar jadi kita ajar insyaAllah yang kita pernah ajar kalau orang ajar ni sekian wajah rasa biasa ya aman ya kawak qasda kawak qamani kawak qalaza ada alawatul iman tapi ya pernah ajar kalau tak ajar ya tak hati kalau ajar ramunya ramu kok assalamualaikum sekarang munawak kata lima kata bodoh dia ajar baik tu dah kita dibaik tu kalau kita ajar pas mayat do astaghfirullahalazim 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ada ya rabbi ana zalamtu ana asatu ana na'tu kalau kita kata ni sama ni tak betul bahkan apabila kita berseruak dari amal istiqamah kita selesai kan nanti yang ada jadi dia tak sahaja sebab dia tak ada buah dia tak ada istiqamah pasti kita amalan apa jismani dia lagi makan dengan nasi kapu ngadupak pangen ngabulu sama kotor jismani tapi rohani ada biasa sebab tu banyak penyakit tu sebab tu orang yang disambil sekali banyak penyakit sebab apa penyakit jismani saja ngadupak kakak nasi kapu tamu dengan teh susu tak teh susu tapi rohani la ilaha illallah satu balik satu banyak penyakit macam-macam itu darah ada langsung daripada la ilaha illallah darah ada langsung subhanallah darah ada langsung qulhuwallah darah ada langsung baca Al-Quran sebab tu banyak penyakit yang ini jismani wikitnya kadang 3 kali tak cukup lagi dengan dia tak tinggi tapi rohani itu tak ada pada dalam tubuh atau kelam semua itu kata-kata tapi jiwa tak ada dia tak ada tak tahunya nyakit faktor maksudnya faktor maksud rohani yang tak ada makanya roh tak ada giza rohani tak ada makanya untuk ini rohani yang tak ada Kama dia katanya insyaAllah daripada hari dulu dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh